بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل ذكره عدة للمتقين يتوصلون بها إلى خيري الدنيا والدين وحرزا واقيا للمؤمنين من شر الشياطين، والصلاة والسلام على خير البشر الذي أنزل عليه ولذكر الله أكبر، وعلى آله الطاهرين وأصحاب الهادين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, pada hari ini, pada malam Khamis 6 hari bulan 5 tahun 2009, bersamaan dengan 11 hari bulan Jumadil Ula tahun 1430, kita akan mulakan pengajian kita di Masjid Ar-Rahman, Pondok Sungai Durian ini, dengan sebuah kitab yang bernama Perisai Muslim. Perisai Muslim ni sebuah kitab yang kecil. Saiz dia ada besar ni ya. Boleh masuk dari poket. Tetapi manfaat dia cukup besar. Kerana dia akan menjadi perisai kepada seorang itu daripada syaitan, daripada api neraka dan daripada perkara-perkara yang tidak baik, insya-Allah taala. Kitab ini ditulis oleh seorang syekh, nama dia Dr. Said bin Ali bin Wahb Al-Qahtani, seorang yang berada di Arab Saudi, di Riyadh, Arab Saudi. Jadi alhamdulillah kita selalu berhubung dengan dia. Yang asal kitab ni nama dia Hisnul Muslim. Hisnul Muslim min azkaril kitab was sunnah. Maknanya perisai Muslim yang diambil daripada zikir-zikir, yang diambil daripada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab kita ini yang telah kita terjemahkan ke bahasa Malaysia, dan kitab ini telah dicetak di Riyadh, di Arab Saudi, beberapa kali cetak. Banyak ribu dah dia tu, hak bahasa Melayu saja. Hak bahasa lain boleh katakan semua bahasa ada dalam dunia ni. Cina ada, orang putih ada, bahasa apa saja pun telah diterjemahkan buku ini, buku Hisnul Muslim ni, kepada berpuluh bahasa. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan waktu anak belajar di Madinah dulu, bahasa Malaysianya Allah Taala bagi kepada kita menterjemahkan dia. Dan anak telah minta izin dengan Dr. Said bila balik di Malaysia nanti untuk cetak ke buku ni di sini. Jadi alhamdulillah kita cetak dengan bahasa, dengan tulisan Jawi. Kerana kita tahulah di tempat kita ni orang-orang tua dia suka bahasa tulisan Jawi. Itu dari sudut pengenalan kitab. Dari sudut pengenalan kelebihan berzikir yang kita nak syarah ni, walaupun kitab ni kecil, tapi kita akan syarahkan kitab ni. Cara kita yang pertama, kita akan baca matan, baca nas zikir itu. Doa bangun tidur, doa makan, doa apa saja pun kita baca. Kemudian kita akan terjemahkan makna dia, dan kita akan jelaskan maksud dia, maksud zikir itu sendiri. Kerana apa? Kerana zikir ini Allah Subhanahu Wa Taala jadikan uddatun, alat, senjata, persiapan bagi orang yang bertakwa. Apa dia? Zikir. Zikir ini boleh menyampaikan dia kepada dua kebaikan, dunia dan akhirat. Hak dunia pun kita dapat, akhirat lagi dapat. Dan ia juga menjadi pelindung yang melindungi orang-orang yang berzikir ini daripada gangguan syaitan dan semua kuncu-kuncu syaitan daripada sekalian makhluk. Itu dipanggil zikir. Jadi apabila kita pilih kitab ini untuk disyarahkan dia, kerana apa? Kerana ramai di kalangan muslimin dan muslimat, di kalangan masyarakat kita mengadu. Dia kata, kenapa ustaz kita baca zikir ni macam tak ada zauk, tak ada rasa kemanisan dia, tak ada rasa kehebatan dia. Kenapa? Sebab kita berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala hanya dengan lidah kita,
tak masuk ke dalam hati dan tak masuk ke dalam kepala kita. Lidah duk zikir, subhanallah, hatinya duk ingat benda lain, mata duk tengok benda lain. Macam mana nak mari rasa manis benda? Tahu saya kata apa? Kalau kita makan benda sedap, makan hidangnya sedap, tapi kita makan tu dalam keadaan kita cepat nak gopoh ke, nak pergi derah, nak pergi ke mana ke, apa ni, ataupun kita duk cakap dengan orang sehingga kita tak tahu keadaan, bakal makan. Sedap kata sedap makanan tu. Sudah makan sedawa, sedap kan? Oi, tak perasan pakai gomo saat ni. Panas meletup lidah pun pasal nak logat, nak cepat lagi. Itu maknanya kita tidak merasai kelazatan makanan kita dengan sebab apa? Dengan sebab kita tidak menjiwai apa yang kita makan. Inilah maksudnya apabila kita belajar zikir, adalah kita kena tahu kelebihan dia sendiri, kelebihan zikir itu sendiri. Yang pertama. Yang kedua, maksud kelebihan zikir di sini, yang kami maksudkan di sini, iaitulah zikir-zikir yang sabit, yang sahih, yang bersumber daripada Nabi SAW melalui susu jalur sanad perawinya daripada imam hadis kepada Nabi SAW. Jadi insya-Allah tidak ada dalam zikir kita ni yang bersumber kepada mimpi orang-orang tua kita, sama ada mimpi jumpa dengan Nabi sendiri SAW atau mimpi jumpa Nabi Khidir dan sebagainya. Bukan. Yang kita main, dia panggil zikir yang diambil berdasar pada realiti, keadaan yang benar. Orang ni terima daripada guru dia, guru terima daripada sahabat, sahabat terima daripada Nabi SAW. Itu dia panggil berpaksikan. Kerana kalau kita tak ikut disiplin ilmu hadis, macam mana kita nak tahu benda ni benar, benda salah? Setiap orang boleh mendakwa dia mimpi, dia boleh dakwa dia jumpa Nabi, dia boleh dakwa dia jumpa Khidir dan sebagainya. Bahkan ada sekarang ni yang timbul masyarakat hari ni, dia dah nampak boleh tengok Tuhan pula. Kehebatan dia boleh tengok Tuhan, boleh lukis gambar Tuhan. Ya subhanallah. Itu sudah berlaku dalam masyarakat kita. Orang boleh ikut. Yang jadi masalahnya, pasal itulah kata Imam Al-Syafi'i rahimahullahu taala, satu maqalat, dia panggil al-maqalah al-masyhurah. Suatu ucapan yang cukup masyhur. Syafi'i kata apa? Walikulli saqiqatin laqit. Imam Syafi'i kata setiap benda gugur ada orang kutip. Betul tak betul? Dahulu nyokutik di kambing kalau tak ada orang ambil pun. Luruh kertas sapah kita pergi jalan, nyokutik di bandar. Maknanya hak molek pun orang ambil, hak tak molek pun orang ambil juga. Akan ada pemungutnya. Itu kata hikmah Imam Syafi'i cukup dalam. Dia kata likulli saqitatin laqit. Setiap benda yang gugur, yang jatuh, ada orang kutip. Maknanya kita jangan anggap ini macam kalau tak baik tak orang terima pula. Tak boleh kita anggap begitu. Yang kita nak di hadapan kepala mata kita, di hadapan kita nak neraca pertimbangan, perkiraan kita, iaitu apa yang ada dalam hadis Nabi SAW. Jadi maksud yang terbesar daripada syarah kepada bacaan-bacaan ini ialah untuk nak menarik, nak menseragamkan di antara hati dan lidah ketika berzikir. Supaya apa? Supaya kita mendapat faedah daripada zikir yang tersebut. Jadi bagaimana kita nak dapat faedah daripada zikir tanpa kita mengetahui makna-makna zikir? Apa dia pasal kita baca ni? Tak tahu ke satu. Kita tidak akan merasai kemanisan dia. Kita tidak akan dapat merasai kemanisan kalaulah kita tidak tahu kelebihan dia pula. Kelebihan dia. Macam kita tak tahu satu benda. Orang mari kita ikan. Ikan berapa paling mahal sekali lah ni? Ikan kelah. Ikan kelah. Mahal, jelawak. Berapa rias kilo tu ikan? Banyak puluh rias kilo. Sekilo ni sikit sangat ya. Tapi ikan ni sedap. Mak kita goreng ataupun gula singgah masih pedas, dia tak oyak ikan ke apa. Serah sedap ke tak sedap? Pakai makan ikan singgah makan. Sudah makan dia oyak ikan saat ni, ikan keloh tu, ikan berapa hak mahal tadi jelawak tu. Oh, apa tak oyaknya? Ingat kau ikan kembur tak ambil begitu ya, saat ni pakai hirup. Kalau tahu ikan mahal, sekali dengan kuah yang kau tunggil puyuk dah jawab dia. Maknanya kita tidak tahu, tidak dapat merasai kemanisan ikan saat ni dengan sebab tak tahu bagai. Tahu ikan. Itu satu bandingan. Supaya dengan kita berzikir, kenapa kita tahu? Lo ni musim orang main tukar ali. Tahu tukar ali? Kopi ni macam-macam, beratus nama jenis kopi lo ni ada.
Padahal kita minum kopi lah gitu juga. Beli kopi minum. Bismillah minum. Habis. Cawe. Tak ada apa pagi minum cawe apa tak cawe. Tapi bila orang mari jumpa kita, dia kata, tuan, kopi ni masuk tu Kak Ali lagi, ginseng lagi, berapa ni mak nikah lagi masuk. Kalau minum ni tak ngatuk, kita apabila kita tahu di kempen oleh orang, dari sudut psikologinya, kita akan serok. Betul, kopi ni sedap. Saya ni nak pergi jalan jauh ni, kena kopi dulu cawan, main cawan dulu. Jadi dia akan mari dengan sebab apa? Dengan sebab kempen. Dengan sebab dia tahu orang raya ada khasiat. Orang raya ada benda ini. Satu cerita yang diberitahu oleh seorang ustaz, ni pakar besar dia, kita tak tahu sebut nama dia. Kalau dia dengar cerita ni, dia suka. Jalan ikan tepi sungai. Jadi kebetulan waktu dia berjalan tu, dia saya dengan ada seorang bukan Islam daripada Cina, duk main ikat ikan juga. Dia pergi lepas jalan dia, boleh ikan, kalau orang Kelantan dia panggil ikan kenjing. Ikan kenjing ni ikan berapa bahasa Malaysia, tak tahu lah. Ikan dia kecil, benar ada kulit dia nya. Duri boleh kerana dia ikan kenjing ni orang kapur lah panggil. Nak kata ikan apa ikan kenjing? Ikan berduri kepala dia. Di muka dia ada duri. Jadi menyebabkan ikan ni mudah lekat di jala. Ustaz ni pun letih dah dia seorang. Kutik banyak dia tak habis-habis. Dia kata nak apa nak suruh panggil kawan dia Cina tu biar kutik ketek. Dia kata, mari sini. Dia kata, you tahu ke ikan ni apa kelebihan dia? Dia kata, mana saya tahu kalau ustaz tak bagi tahu. Kelebihan ikan ni makan dia sihat kuat. Betul ke dia? Kata betul. Oh, dia pergi kutik selalu ambil plastik bekas kutik ikan. Ustaz duduk relax kawan tu duduk kutik ikan. Jumpa pagi esok cuma ustaz betul sungguh dia tu. Oh, saya semalam memang hebat dia tu pasal makan ikan tu. Ustaz tu nak suruh selesai jalan dia tu. Bukannya nak ceritanya maknanya kempen di ayah ini memberi kesan mempengaruhi orang. Kadang-kadang benda tak ada apa tapi sebab orang duk kempen kita serok sedap makan ni jadi betul. Jadi itulah di antara tujuan kita nak kempen muslimin dan muslimat hari ini. Nak kempen apa? Nak kempen supaya beramal dengan apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, biar kita rasa kemanisannya, rasa nikmatnya, rasa lazatnya bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala, bertakarrub pada Allah Subhanahu wa taala melalui zikir-zikir yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang syekh yang bernama Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab dia Al-Fawaid. Kitab Fawaid Ibnu Qayyim ni kecil tapi faedah dia memang besar. Dia kata apa? Wa afdalu zikr. Zikir yang paling afdal. Ini boleh tanda, boleh catat. Zikir yang paling afdal, yang paling manfaat zikir ini, ma wata'a fihil qalbul lisan. Yang pertama syaratnya zikir manfaat, zikir memberi faedah ni, zikir yang disertai dengan lidah dengan hati. Itu syarat yang pertama. Nak kita berzikir ni biar lidah sekali dengan hati berzikir. Jangan lidah berzikir, hati pergi lain. Tak ada makna. Tak mari. Kemanisan tak akan masuk. Tak rasa dia. Itu yang pertama. Yang pertama, nak syarat yang pertama, lidah dengan hati sama-sama berzikir. Syarat yang kedua, wa kana minal azkarin nabawiyah. Hendaklah zikir-zikir itu diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu syarat yang kedua. Yang ketiga, wa syahidaz zakiru ma'anih wa maqasidih. Syarat yang ketiga adalah az-zakir. Orang yang berzikir itu mengetahui makna dan maksud zikir itu. Itu dia panggil tiga syarat. Jadi kita tahu sekarang ni, zikir yang paling afdal, yang paling bermanfaat, iaitulah zikir yang disebut oleh lidah, disertai dengan hati. Yang kedua, zikir yang diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, orang yang berzikir itu memahami makna dan maksud zikir yang dibaca. Jelas ke tak jelas pada kita ini? Cukup jelas. Bandingan kita cukup jelas dah malam ni. Padai dah dengan ikan kenjing saat ni dah. Kau tak ada lagi. Padai ikan kenjing mana ada khasiat berapa. Tapi oleh kerana kita kempen dia,
Esok kita apa jalan pun tak cari ikan kencing jawab dia ni. Mana itu cerita. Cerita pun jadi cerita. Baik. Di dalam kitab Ibn Qayyim dan di dalam kitab dia yang kedua nama dia Al-Jawabul Kafi. Jawapan yang lengkap bagi mereka yang bertanya tentang ubat. Ubat yang menyembuhkan. Apa dia jawapan dia? Dia kata al-wal ad'iyatu wat ta'awuzat bimanzilatis silah. Doa-doa, bacaan-bacaan pelindung diri ini diibarat seperti senjata. Senjata seorang itu bidaribihi la bihaddihi faqat. Bilakah senjata ini memberi kesan? Iaitulah dengan pukulan, bukan dengan tajam sahaja. Betul ke tidak? Kalau senjata kita tajam, kita tak dinding, ada faedah? Tak ada faedah. Faedahnya senjata tajam, pemukulnya hebat. Barulah dia bagi kekuatan. Dengan baik-baik dia punya bandingan zikir ni punya hebat. Jadi senjata ini akan memberi manfaat apabila dia tu tajam. Nak senjata tajam. Was-sa'idu qawi. Lengan yang memukul pula gagah. Wal mani' mafqud. Tidak ada sekatan. Mana kita pukul tu kena atas barang kita nak kata. Kalau kena atas batu, atas besi, bunuh senjata kita. Baik. Hasalat bihin nikayatu fil adu. Senjata tajam, lengannya kuat, tidak ada halangan, maka pukulan yang kita buat ini memang memberi kesan kepada seteru. Beri kesan. Apabila tidak cukup syarat dia, syarat mana? Senjata tupu. Tangan kuat, kau kata tak patah. Tak pecah sebab senjata tak tupu. Tak butuh apa yang kita kerat. Ataupun senjata tajam, lengan pula lembek. Tak jadi juga. Jadi kata itulah fa iza kana du'a fi nafsi ghairu salih. Mungkin doa yang kita baca ni tak sesuai. Orang nak minta benda lain. Ataupun pendoa itu, orang yang berdoa itu tidak menghimpun di antara hatinya dengan lidahnya dalam doa. Ataupun ada larangan, ada tegahan. Doa bagus dah. Ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berdoa pula hebat. Dengan teriak tangisnya, dengan apanya. Tetapi ada halangan. Apa dia halangan? Apa halangan di sini? Nabi kata siapa dia makan benda haram, Tuhan tak terima doa. Doa kuat, teriak lagi, munajat siapa menangis, basuh tanah-tanah. Tapi hidup mentah darah benda haram. Tuhan terima tak terima doa? Tak terima juga sebab tak cukup syarat. Betul ke tak betul? Pandangan yang dibuat oleh Ibn Qayyim dalam kitab Al-Jawabul Kafi ini cukup betul. Dalilnya, kalau ada orang yang kena kaca ke syaitan, mari dua orang ustaz. Hak seorang ni baca ayat kursi juga. Ayat kursi ni tak adalah senjata paling tajam nak lawan hatu ni. Tajam tak tajam dia? Tajam, lari hatu je dah. Tapi hak seorang ni baca hatu sunyi-sunyi sengih suka, tak lari-lari. Mari orang lain, kalau kita sini mustahil. Mari dia tak ada baca lagi. Bertopik dah. Tengok pasal apa? Kekuatan. Kekuatan pembaca itu, lengan dia tu gagah. Jadi kita senjata semua ada. Ayat kursi senjata. Tajam daripada Quran. Tetapi pemukul dia tak kuat. Itu tak cukup syarat. Jadi macam mana kita nak mencukup syarat ni? Inilah benda yang kita nak cari, insya-Allah taala, biar kita ni mempunyai senjata yang gagah, yang tajam, lengan pula kuat, barulah cukup syarat dia. Di antara perkara yang mesti diambil kira dalam perbahasan kita ini juga, iaitulah mestilah kita al-inayah. Kena ambil kira lafaz doa yang kita nak baca itu, lafaz doa yang diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa ataupun zikir mesti ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Li'ismatiha fi mabnaha wa ma'naha. Kan hak Nabi royak ni dari sudut makna apa betul, dari sudut susunan ayat pun betul. Ada tak betul daripada Nabi? Tak ada. Yang tak betulnya orang mungkin hadis-hadis palsu ya. Dan dia selamat daripada kesalahan dan kegelinciran. Karena Nabi ini bercakap daripada wahyu Allah Ta'ala beri kepada dia. Nah, itu dia di antara perkara yang kita kena ingat. Karena inilah Nabi SAW
telah membetulkan suatu kesalahan lafaz yang disebut oleh seorang sahabat. Buka dalam kitab kita ni muka surat 60. Buka kitab ni. Kitab yang kita baca ni muka surat 60. Bacaan yang ke-111. Muka surat 60 bacaan yang ke-11. Seorang yang sahabat nama dia Al-Bara ibn Azib radhiyallahu taala anhu. Dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok muka surat 61 tu dalam nota kaki 138. Jadi Al-Bara bin Azib jumpa dengan Nabi. Nabi kata apa? Ya Al-Bara, apabila kamu hendak tidur, muka surat 161 cuba. Nota kaki 138. Nota kaki itu maksudnya bawah, di bawah garisan tu, di bawah. Tengok bawah tu. Jumpa, belajarlah tengok nota kaki tu, dia panggil nota kaki. Maknanya di bawah, lepas pada kita baca ayat ada garisan, di bawah dia tu nota kaki dia panggil tu. Dia sebab duduk kaki bawah. Nabi kata apa kepada Al-Bara? Apabila kamu hendak tidur, berwuduklah kamu seperti wuduk untuk salat. Nabi kita ajar suruh wuduk. Kemudian baringlah di atas lambung, di atas sebelah kanan, dan bacalah doa ini. Sekiranya engkau mati, kematianmu di atas fitrah. Doa apa Nabi kita ajar dia? Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik. Kita akan bacalah doa ni. Yang pentingnya bila sampai sini, amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Dia kata apa? Bila sampai sini, sudah Nabi kita ajar dia, Al-Bara nak ulang balik. Ya Rasulullah, saya nak test. Betul ke tidak baca saya ni? Nabi kata ulang balik. Al-Bara pun baca. Bila sampai sini, bila sampai di amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi nabiyyikal ladzi arsalta, Al-Bara gitu ka. Daripada wa bi nabiyyikal ladzi arsalta, dia gitu ka kepada wa bi rasulikal ladzi arsalta. Sikit perbezaan. Di antara wa bi nabiyyika, dia tukar kepada lafaz apa? Wa bi rasulikal ladzi arsalta. Jauh tak jauh beza? Sikit Nabi dengan Rasul. Nabi kata apa? La. Nabi tegur Al-Bara. Nabi kata la. Undur balik. Jangan kata wa bi rasulika. Wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Nabi kata jangan ubah apa yang aku cakap. Ini menunjukkan kepada kita bahawa kita mesti terikat dengan lafaz yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berzikir. Kata Al-Hafidh Ibn Hajar dalam syarah hadis Fathul Bari, wa aula ma qila fil hikmati, yang terbaiknya huraian ulama tentang apakah hikmah Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh Al-Bara undur balik, ulang balik salah tadi. Daripada wa bi nabiyyika kepada wa bi rasulika, Nabi kata la. Wa bi rasulika wa bi nabiyyika, ulang balik. Apa hikmah dia? Kata Ibn Hajar, yadullu anna alfazal azkar tauqifiyah. Dengar betul-betul. Ibn Hajar ni ulama besar dalam mazhab Syafi'i, ulama hadis. Dia kata apa? Yadullu ala anna alfazal azkar tauqifiyah. Bahawasanya lafaz zikir yang kita nak baca ini lafaz yang tauqif, yang mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak boleh diubah. Jadi tak boleh, jangan kita tambah, jangan kita tukar hak Nabi kita aja. Walaha khasa'isun wa asrar la yadkhuluha al-qiyas. Bagi lafaz-lafaz zikir yang diajar oleh Nabi ini ada ciri-ciri keistimewaan, ada rahsia-rahsia yang tak boleh kita nak kias dengan ucapan orang lain, tak boleh. Fayajibul muhafazatu 'ala al-lafzi alladhi waradat bih. Kata Ibn Hajar, wajib kita menjaga lafaz-lafaz yang mari, yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ke tak jelas kepada kita? Jelas. Ini ada satu cerita lain pula. Hadis tadi diriwayat oleh, hadis Bara ni diriwayat oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Cerita sahabat radhiyallahu taala anhum
bagaimana mereka ini mengingkari kalau dia dengar orang baca menambah-nambah bacaan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam At-Tirmizi menceritakan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Dia dengar seorang laki-laki bersin atas. Dia bersin. Dia kata apa? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salah ke lafaz tu? Tak salah. Alhamdulillah, puji Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu ma hakaza 'allamana Rasulullah. Tengok. Ibnu Umar tegur orang laki-laki tu, dia kata ma hakaza 'allamana Rasulullah. Nabi tak ajar kami lagu tu. Bal qala idza 'atasa ahadukum falyahmad. Nabi kata apabila kamu bersin, hendaklah kamu puji Allah, kata alhamdulillah saja. Kata alhamdulillah. Bila kita bersin, ya alhamdulillah. Cukup. Jadi sahabat ni tambah wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Ibnu Umar kata jangan ditambah. Nabi tak ajar lagu ni. Hak Nabi ajarnya alhamdulillah sekatu ya. Ini menunjukkan betapa besarnya kedudukan berzikir melalui lafaz-lafaz yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita mengetahuilah bahawa sebaik-baik petunjuk hidayah yang diajar oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik kebaikan seluruhnya mengikut apa yang dibawa oleh Nabi, dan kejahatan itu mereka-rekakan dalam perkara ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat. Cuba kita buka dalam kitab kita, dalam muqaddimah sepatah kata penterjemah. Muka surat dia, bawah tu dia tulis V I 3 kali. Cari hak tu. Payah juga dia panggil bahasa apa ni. Adalah istilah orang tulis ni sebelum masuk kepada kitab asal dia ada nombor macam tu juga. Jumpa pelajar-pelajar kita ni. Tengok huruf V, lepas tu ada I 3 kali titik 3 atas. Tengok situ. Sepatah kata penterjemah. Siapa dia penterjemah kitab ni? Abu Anas dan kawan-kawan dia lah, sahabat-sahabat dia. Jadi alhamdulillah, salawat dan salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga dan semua sahabat serta tabi'in. Ini terjemahan dia. Syukur kepada Allah kerana dengan limpah kurnianya buku perisai Muslim, himpunan doa dan zikir dari Al-Quran dan As-Sunnah yang disusun oleh Syekh Dr. Said bin Ali Al-Qahtani ini telah dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Malaysia. Semoga ia dapat dimanfaatkan oleh pembaca dalam menghayati amalan yang telah diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus dapat menghidupkan kembali sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah banyak dilupakan. Sekarang ni sunnah Nabi banyak kata banyak orang lupa. Banyak. Itu hak lupa. Yang dilupakan pula lagi banyak. Mana memang orang tak tahu pun. Ini sunnah rupanya. Tak tahu lagi. Baru ni kita test. Ada satu kes kematian. Beberapa puluh orang pemuda Islam di hadapan kita. Kita tanya seorang-seorang, kalaulah sahabat kita ni meninggal, ayah dia meninggal dunia, atau keluarga dia yang terdekat meninggal dunia, apa yang kita nak ucap? Dia kata ucap takziah. Tayyib. Ada sadaqta. Apa yang kamu cakap betul, ucap takziah. Tapi apakah lafaz takziah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Berpuluh orang pelajar, saya tak nak sebut mana tempat. Tak seorang pun tak ada hak reti lafaz takziah, azamallahu ajraka wa ahsana azaka, tak boleh nak kata benda tu. Ini amat menduka cita kan. Pasal itulah kita kata di zaman kita hari ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dilupakan oleh orang. Jadi insya-Allah taala kita harap Allah Taala akan beri rezeki kepada, beri rahmat yang melimpah-limpah kepada kita semua kerana menghidupkan balik sunnah Nabi ini dengan cara kita mengajar pelajar-pelajar kita menghafal dan sebagainya insya-Allah taala. Sesungguhnya beramal dengan amalan yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat besar pahalanya. Kita beramal dengan hak Nabi buat ni, besar ke tak besar pahala? Besar. Hak tidak Nabi buat besar juga pahala. Besar. Ada dalam buku kita tu, dalam Majmu' Syarif ke apa dah? Majmu' Syarif kan nama buku kita. Siapa dia baca doa ni,
Doa apa? Doa haikal ke doa apa? Lebih daripada 90 kali baca Quran. Tengok mana besar dengan Quran. Quran Allah Ta'ala turun mari daripada langit Lauh Mahfuz. Dia kata baca doa dia dalam buku ni lebih 60 kali kelebihannya daripada baca Quran. Ya subhanallah. Betapa hebatnya manusia. Dia boleh mengatasi Al-Quran Karim begitu banyak sekali. Jadi kita tak ada jaminan. Habis kalau kita ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat besar pahalanya. Tengok contohnya dalam kitab kita. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah keluar pada suatu hari dari rumah isterinya Juwairiyah. Pada satu pagi Nabi kita keluar daripada rumah dia, giliran malam tu giliran di rumah Juwairiyah. Juwairiyah nama isteri dia. Untuk salat subuh. Nabi kita keluar daripada rumah rumah Juwairiyah, dia kata hina salat subuh. Lepas sembahyang subuh ni. Dan Juwairiyah sedang berada di tempat salatnya. Jadi Nabi kita keluar daripada rumah dia tadi lepas subuh. Ketika sembahyang subuh, dia tengok Juwairiyah duduk di tempat sembahyang dia, atas tikar sejadah dia tak di masjid. Sewaktu Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali, Nabi kita balik ke rumah dia, matahari sudah mula tinggi, yakni duha. Nabi kita keluar pergi sembahyang subuh, balik-balik cerah dah langit, tinggi dah matahari. Dan beliau, siapa dia beliau tu? Juwairiyah masih berada di tempat itu. Isteri dia masih lagi duduk di atas tikar sembahyang dia, tak gerak-gerak situ. Dia nak bangun berapa, boleh jadi dia puasa hari tu, tak sibuk dengan cari makan. Boleh jadi. Yang pentingnya dia tak bergerak daripada tempat dia sembahyang tadi. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam melihatnya, bila Nabi tengok Juwairiyah isteri dia di tempat yang sama, baginda bersabda yang bermaksud, mazilti 'ala al-hal allati faraqtuki 'alaiha. Awak masih berada di tempat yang saya lihat suatu keluar tadi. Hak saya keluar lagi subuh tadi, saya tengok awak duduk sini. Enti duduk sini. Duduk sini lagi, tak gerak-gerak daripada tadi lagi. Nabi tanya isteri dia. Qalat, na'am. Ya, jawab isterinya. Betul Rasulullah, saya duduk sini jak tadi lagi. Sabda Nabi lagi sallallahu alaihi wasallam, laqad qultu arba'a kalimat. Thalatha marrat. Nabi kata sesungguhnya saya telah membaca selepas meninggalkan awak tadi. Lepas saya keluar rumah tadi, saya telah baca 4 kalimah. Sebanyak 3 kali. Saya baca 4 kalimah 3 kali. Yang Juwairiyah hanya duduk jak subuh tadi sampai ke tinggi matahari. Apa dia Nabi kata? Yang jika ditimbang dengan bacaan yang awak baca pada hari ini, hak saya baca 3 kali saja, 4 kalimah ni kalau timbang letak atas neraca dengan hak Juwairiyah baca jak pagi tadi sampai ke duha ni, timbangannya lebih berat lagi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, timbangannya lebih berat lagi. Tengok bacaan nombor 94. Kita ingat bacaan tu nombor lain. Nombor muka surat dia 53. Bacaan nombor 94, muka surat 53, Nabi baca apa? Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Baca doa ni 3 kali. Nabi kata apa? Aku baca 3 kali, 4 kalimah ini lebih baik daripada yang awak baca daripada subuh tadi sampai ke lon. Ini dalil apa ini? Ini dalil menunjukkan bahawa keterikatan kita, berpegang kita dengan apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, pahalanya cukup besar, fadilatnya cukup besar, lebih daripada hak lain. Kerana ini jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak jaminan orang lain tu sekira hak tu. Hak jaminan tidak ada, tak ada garanti dia panggil. Hak baca selawat ni boleh pahala sekian, baca hak ni sekian, hak tak bagi pada Nabi, jaminan boleh jamin tapi garanti tidak ada. Yang boleh bagi garanti ni siapa dia? Supaya kita pergi jamin minjal lah. Kalau tidak ada autoriti, bank-bank tak ada jaminan, tak boleh buat. Saya jamin. Jamin atas apa? Jamin dengan Elio tak jadi. Nak jamin ni mesti orang ada autoriti. Jadi,
Hak kita belajar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini jaminannya sudah ada. Siapa jamin? Nabi sallallahu alaihi wasallam jamin. Orang lain itu belum tentu lagi. Baik. Jadi penyusunnya iaitulah Syekh Said telah memilih bacaan doa atau zikir dari hadis-hadis yang sahih ataupun hasan. Yang sahih itu maknanya cukup syarat untuk beramal, dan hasan itu tingkat yang kedua, atau yang mempunyai sanad yang baik yang boleh beramal dengannya berdasarkan hukum yang diputuskan oleh ulama hadis. Oleh kerana semua bacaan doa dan zikir tersebut dalam bahasa Arab, maka disarankan kepada pembaca agar mempelajari bacaan teks doa atau zikir daripada orang yang boleh atau memahami bahasa Arab, agar setiap kalimah yang dibaca betul dari segi bacaan dan maknanya, kerana apabila bacaan berubah maka artinya juga berubah. Betul ke tak? Bahasa Arab ni makna dia lari. Kalau kita baca makna ni dia jadi macam ni. Kita cukup duka cita kalau pelajar-pelajar kita salah sebut insya-Allah. Pelajar ke, kalau ustaz duduk atas pentas ceramah tak sebut insya-Allah, sebut insya-Allah salah, Allahu akbar. Berasa nak lain klik lalu kita. Dia nak kata insya-Allah tapi dia kata insya-Allah dengan sin. Apa makna sa'a? Sa'a tu mana tak baik. Kita nak kata insya-Allah, mana benda ni akan berlaku dengan kehendak Allah. Insya'a, sin. Tapi kalau kita kata dengan sin, sa'a dengan makna jahat, dengan makna tak jauh. Mana kalau tak jauh Tuhan, ya subhanallah. Seribu lama kita. Oh ya, hak tak nampak, hak telinga tak reti Arab juga sedap barulah. Oh, tak kebir lalu ustaz ni ceramah. Ya kawan tu baca insya-Allah dengan insya-Allah tukar. Maknanya kalaulah makna bahasa Arab ni lari makna dia akan baca yang lain lari makna dia. Selalu kita buat contoh orang duduk tawaf. Orang duduk tawaf dekat Kaabah, dengar ada cerita tawaf, dengar ada? Kau tak dengar lagi? Tak dengar kena royak. Orang ni doa, baca, dia belajar doa sikit-sikit, kita dah habis. Baris pun tak ada bermolek. Allahumma la tada'li zamban. Dia sepatutnya dibaca ban. Zal, nun, mati. Bo, bagi atas. Ban. Makna apa? Ya Allah, jangan kau tinggalkan dosa aku ni. Illa ghafartah, kecuali engkau hapuskan. Ampun semua dosa aku. Situ Haji ni baca apa? Allahumma la tada'li zanaban. Sudah. Zanaban tu sikit. Rumah tu lah juga. Zal, nun, bo, alif. Hak tadi zamban, hak ni zanaban. Gi periduk nun. Gapo jadi? Ya Allah, janganlah mu tinggal aku ekor. Orang Arab sebelah tu lu jawab illa qatak tahu, kecuali mu tu lu keraklah ekor aku. Cerita dia. Cerita, tapi cerita pun boleh jadi lagu ni kalau tak kena kan. Nak ayatnya ini, ada tu dia kata bahasa Arab ni kena baca betul-betul, kalau tidak makna dia berubah. Daripada zamban termasuk dosa. Kalau pergi baca zanaban jadi ekor. Arak tu sia sebelah dia tu. Bila tawaf dia kata illa qatak tahu, kecuali mungkraklah ada ekor kan ya Rabbi, kalau ada ekor mati. Jadi nyanyi putus ekor lah kawan dia tu. Dia nak ayatnya zamban. Itu kena. Jadi insya-Allah taala kita harap muslimin dan muslimat akan sarana yang kita buat di sini akan ditunaikan, iaitu bila kita baca zikir nanti, doa nanti, kita betul baris betul-betul. Kalau tak ingat, baca di buku, apa salahnya? Tak depan kita baca. Bukannya besar sangat ni. Kalimah bahasa Arab juga ada kalanya tidak dapat diterjemahkan artinya. Memang tidak dapat diterjemahkan artinya dengan sepenuhnya, kerana Nabi SAW telah diberi kelebihan oleh Allah Ta'ala dengan jawami'ul kalim. Apa mana jawami'ul kalim? Iaitulah ucapan yang ringkas tetapi mengandungi arti yang panjang dan mendalam. Dia kecek dua patah ya Nabi, tapi makna dia kena syarah. Bermuka-muka surat. Kena syarah panjang. Sebab makna dia tu banyak. Itu kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan macam kita. Kita ni kecek banyak, makna sikit. Kadang-kadang kita dengar orang ceramah sejak yang ceramah. Boy mulut-mulut ceramah kawan ni. Nak tulis poin tak boleh. Tak ada isi orang panggil. Ini kita takut. Bimbang kita. Dia dengar ceramah sejak.
Lengah belakang-belakang. Akak kertas nak tulis poin tak boleh. Sebab duk main cerita kat si. Allahumma la ta'ala lizanan banyak kot jawab dia. Jadi Nabi SAW dia ada jawami'ul kalim, cakapnya pendek, ringkas, makna dia cukup mendalam, cukup artinya. Adapun terjemahan setiap doa dan zikir yang kita buat di sini hanyalah sebagai bantuan untuk memahami arti setiap bacaan agar menambahkan rasa khusyuk sewaktu membacanya. Jadi itulah di antara apa yang disarankan oleh penterjemah, iaitu Abu Anas afallahu anhu wa an walidayhi, dalam kitab yang akan kita bacakan yang seterusnya insya-Allah taala. Sebut molek insya-Allah. Jadi itulah di antara mukaddimah yang kita boleh sebut. Lepas pada ini kita akan masuk pula dalam kelebihan zikir, di mana seorang syekh nama dia Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu taala, dikata apa? Ibnul Qayyim sebut dalam kitab dia, nama dia Al-Wabilus Sayyib. Al-Wabil As-Sayyib maknanya hujan yang membasahkan, hujan yang bermanfaat, sayyiban nafi'an. Al-Wabilus Sayyib mana hujan yang memberi manfaat. Dia berapa kelebihan zikir? Berapa pelajar? Ada 60 kelebihan. Jadi insya-Allah taala kita akan sambung. Sebelum daripada sampai ke situ, satu cerita lagi yang diriwayat oleh Imam Ahmad dan juga Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala, dikata apa? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala telah memberi arahan kepada Nabi Yahya bin Zakaria alaihi salam dengan 5 kalimat. Allah taala beri 5 patah kalimat, dia suruh Nabi Yahya beramal dengan dia. Bukan sekadar beramal saja, dia suruh juga Bani Israel supaya beramal dengan dia. Tuhan suruh dia sendiri beramal, dia Nabi pula kena pergi suruh orang lain, Bani Israel beramal dengan dia. Di antara perkara yang disuruhnya, wa amurukum an tazkurullah ta'ala. Allah Ta'ala perintah kepada dia supaya menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah Ta'ala. Kerana apa? Kerana zikir-zikir ini bandingkan zikir yang kita baca. Tulis itu, pelajar tanda, bandingkan zikir ini seperti seorang laki-laki yang telah dikejar oleh seorang seteru. Orang ni dikejar oleh seteru dia. Dia pun lari dah. Lari tak lari? Lari lah orang hamba dia ni. Hatta iza ata ala husnin hasin. Dia lari-lari, tiba-tiba dia masuk dalam kota, dalam kubu yang kuat. Dia masuk dalam kubu. Fa ahraza nafsahu minhum. Dia tutup pintu kota ni, pintu kubu ni dia tutup pintu. Jadi orang kejar dia tak boleh nak masuk. Boleh masuk lagi? Tak bolehlah, sebab dia duduk dalam kota, dalam kubu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kazalikal abd. Demikianlah seorang hamba Allah Taala itu tidak dapat menyelamatkan dirinya daripada syaitan illa bi zikrillah taala. Syaitan ni seteru kita. Bila dia hamba kita, dia kejar kita, kita nak lari ke mana? Nak menyelamatkan diri kita di mana? Masuk dalam kota yang kebal. Apa kata dia? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi zikrillah, iaitulah dengan berzikir kepada Allah. Jadi siapa dia kuat berzikir, orang ni buat lagi tebal dia punya kota dia. Jadi kata di Ibnu Qayyim kata apa? Walau lam yakun fi zikri illa hadhil khaslatil wahidah lakana haqiqah bil 'abd. Kalaulah zikir ni tak ada dah kelebihan lain. Kelebihan dia nak jaga dia daripada syaitan saja. Cukup dah tu. Cukup tak cukup? Cukup dah lah tu. Kawalan daripada syaitan bukan apa kecil. Jadi sentiasalah lidah dia kena menyebut nama Allah SWT, kerana tidak boleh dia menyelamatkan diri dia daripada seterunya illa bizikri, kecuali dengan berzikir. Seteru dia tidak akan masuk ke dalam diri seorang manusia itu bila min babil ghaflah, kecuali melalui pintu kelalaian. Kalau kita lalai tak berzikir, dia akan bagi. Fa idza ghafal, apabila seorang ini lupa daripada berzikir kepada Allah Taala, wa saba alaihi, syaitan akan tekan atas dia dan dia akan memamah orang tersebut. Kata
Macam mana nak jaga diri kita daripada syaitan? Macam mana nak jaga daripada syaitan? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah ta'ala kita akan sambung perbincangan kita pada jalsah yang seterusnya, iaitulah tentang kelebihan fawaiduz zikir. Kelebihan zikir ada 60 perkara. Jadi setiap orang mesti bawa buku tulis untuk kita catatkan secara ringkas apakah kelebihan zikir yang ada dalam kitab-kitab yang dikumpul oleh ulama daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah malam ni sebagai mukaddimah kita. Sedap ke tak sedap belajar zikir ni? Sedap tak sedap guananya begitu mau kuat dia punya semangat. Jadi kita faham lagi ni pasal apa kita tak mari zuk ni, sebab sejata saja. Saja tak saja. Orang je ngatak tu tangan orang panggil tangan apa, tangan lembek ni. Tangan lumpur. Pegang jatuh saja nak berapa nak ayu tangan betul ni. Jadi kita sekali duduk situ tuan-tuan. Jangan kita rasa baca maksud orang Nabi ni tak mari zuk sebab tangan kita lumpuh. Sejata saja. Lalu ni macam mana kita nak urut tangan kita ni biar pulih balik kita punya kekuatan insya-Allah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.